المسلمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah.
InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Ziarah ke Alam Barzakh, muka surat bab Sakaratul Maut, metod kematian dan penderitaannya, muka surat 55, perenggan yang ke Abu Nu'aim Al-Marwazi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Terima. Nabi SAW pernah menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit, lalu beliau bertanya, apa yang kau rasakan? Betul? Betul tak? Abu Nu'am, Abu Nu'am je. Bawah sikit Syekh Jalaluddin As-Sayuti menyambung lagi kata-kata beliau. Abu Nu'aim ke surat 55. Abu Nu'aim Al-Marwazi dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman mengisahkan bahawa Umar bin Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz pernah berkata, aku tidak ingin dimudahkan dalam sakaratul maut, kerana sakaratul maut adalah ganjaran terakhir yang diberikan kepada seorang Muslim. Masya Allah. Riwayat daripada Abu Nu'aim Al-Marwazi dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman ni kitab cabang-cabang iman. Kitab dia kecil je, nipis, tapi bab pembahasan dia sangat luas dan banyak para ulama yang mensyarahkan balik kitab tersebut. Dalam kitab tersebut mengisahkan bahawa Umar ibn Abdul Aziz ni cucu cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia cicit belah mak. Mak kepada Umar itu cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dia ni cicit. Dan Sayyidina Umar Abdul Aziz ni pula dinobat oleh para ulama sebagai khalifah yang kelima. Khalifah kan dia ada 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Affan dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali 4, dan yang kelima tu dinobat oleh para ulama, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz. Kenapa Kerana pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz ni adalah pemerintahan keadilan adil sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menggambarkan adilnya seorang pemimpin dan juga pemerintahannya, adilnya seorang pemimpin dan pemerintahannya dilihat di antaranya disebut oleh Nabi SAW, iaitu serigala menjaga kambing. Serigala menjaga kambing. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah negeri, kita dapati kambing di dalam negeri tersebut dijaga oleh serigala. Maknanya ketika itu menggambarkan bahawa pemimpin dan pemerintahannya itu adalah adil. Ini disebut oleh Nabi SAW. Jadi ketika itu zaman itu didapati pada bawah pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan yang kedua semua harta Baitul Mal tu tidak dapat diagihkan kepada penerima-penerima ataupun asnaf-asnaf. Kenapa Kerana di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz tu tidak ada asnaf. Semua orang kaya. Macam mana tu Di zaman tu Baitul Mal, harta zakat tu, duit zakat tu tak boleh nak diagihkan dan tak boleh nak bagi kepada siapa, kerana waktu tu zaman bawah pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz tu tidak ada penerima zakat ataupun asnaf, tak ada, semua orang kaya. Masya-Allah. Ini betapa hebatnya. Itu sebabnya kenapa para ulama menobatkan bahawa Sayyidina Umar Abdul Aziz ini sebagai khalifah yang kelima, kerana sifat keadilan dia sangat besar. Ini dia. Jadi dia kata apa Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia kata, aku tidak ingin dimudahkan dalam sakaratul maut. Maksudnya dia tak nak minta pada Allah SWT supaya Allah SWT itu memudahkan sakaratul maut dia.
Kenapa mak? Kerana sakaratul maut adalah ganjaran terakhir yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang muslim. Maknanya apa? Bahawa ganjaran yang paling akhir diberikan oleh Allah SWT kepada seorang muslim, iaitu bila jika mana seorang muslim tadi mendapati sakaratul mautnya dalam keadaan sakit. Semakin sakit, semakin besar ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat pada hadis sebelum ni pula mak, Nabi SAW sebut, apa yang Nabi sebut? Iaitu semakin sakit sakaratul maut tadi, maka semakin besar pengampunan Allah SWT ke atas seseorang tersebut. Kalau mak ingat lagi, ingat tak? Kan Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, dalam pertemuan kita yang lepas, satu hadis kursi Allah Ta'ala sebut, bila aku menghendaki kebaikan atas seseorang itu, maksudnya apa? Allah nakkan dia masuk syurga, lalu Allah SWT akan jadikan hidupnya sesusah-susah kehidupan, sehinggakan keperluannya itu pun tidak mencukupi. Kemudian sampaikan tahap ibadahnya itu pun ibadah yang susah. Maksud ibadah susah macam mana? Dia nak bangun malam susah, dia nak melaksanakan solat susah. Sampailah ketika dia berada dalam sakaratul maut, maka Allah jadikan sakaratul mautnya itu sesusah-susah sakaratul maut. Maka dengan sesusah-susah sakaratul maut itulah Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Itu yang lepas. Kemudian dalam kalam Allah SWT yang lain pula, sambungan daripada itu, Allah Ta'ala kata apa? Bila jika mana aku tidak menghendaki kebaikan atas seseorang itu. Apa kita faham? Maknanya Allah Ta'ala nak campakkan dia ke neraka. Maka aku jadikan kehidupannya semudah-mudah kehidupan, semudah sesenang-senang kehidupan, sehinggakan sampai tahap dia nak beribadah pada Allah pun mudah. Allah mudahkan semudah-mudah. Dia nak sembahyang malam mudah, nak itu mudah, nak ni mudah, nak berwirid, nak baca Quran, sampaikan semudah-mudah sedemikian. Lalu ada sebesar zarah lagi kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan sakaratul mautnya semudah-mudah kematian, sehinggakan kebaikan yang sebesar zarah tadi pun terhapus. Maka yang tinggal dosa. Lalu bila dia mati, Allah campakkan dia ke dalam neraka. Jadi ini bertepatan dengan apa yang telah disebut oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, bahawa dia tak nak minta pada Allah. Bukan bermakna dia sombong, tetapi dia harapkan semoga dengan sesusah-susah sakaratul maut yang dihadapinya tadi menjadi sebab datangnya keampunan Allah SWT atas segala dosa-dosa. Kenapa? Kerana itu adalah ganjaran yang paling terakhir sebelum kita mati. Bila kita mati saja mak, Nabi SAW sebut apa? Mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amalan, kecuali 3 perkara: ilmu yang manfaat, anak doa, anak yang soleh, dan juga sadaqatul jariyah. Apa yang pertama Nabi kata? Terputus segala amalan. Maknanya tak ada lagi dah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tu dah tak ada dah. Kebaikan yang dibuat untuk diperlihatkan lagi besok di akhirat tu dah tak ada dah. Kejahatan yang dibuat untuk diperlihatkan di akhirat tu tak ada dah. Jadi seakhir-akhir amalan yang ingin diperlihatkan lagi oleh Allah SWT di akhirat nanti, iaitu sakaratul maut. Dan itulah harapan terakhir bagi Sayyidina Umar Abdul Aziz, untuk jadikan kematian itu sesusah-susah menjadi sebab supaya datangnya pengampunan Allah SWT atas segala dosanya tadi. Ini dia. Itu sebabnya kalau kita lihat rentetan daripada hadis qudsi tadi itu, kan ada kalam kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kata apa? Aku ni tak tergamak, dia kata. Aku ni tak tergamak nak minta pada Allah supaya Allah mudahkan kematian aku. Cuba bayangkan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tu tak tergamak nak minta pada Allah supaya Allah memudahkan kematian dia. Kenapa? Kerana aku sendiri melihatkan Rasulullah SAW itu seorang kekasih Allah sendiri pun
menemui ataupun mendepani kematian tadi dalam keadaan susah. Jadi malu kita. Kalau katalah Nabi kekasih Allah tu pun dia bersusah-susah untuk menghadapi kehidupan dan bersakit-sakit untuk menghadapi sakaratul maut, siapa kita? Malu kita. Jadi minta boleh tak? Minta boleh, tapi minta sekadar untuk menunjukkan pengharapan supaya datangnya kasih sayang Allah. Itu kena minta. Atas dasar mengharapkan Allah belas kasihan ke atas kita. Jangan sampai yang keduanya tergelincir kita ke lembah kesombongan. Takut juga tak minta kerana sombong. Kenapa tak berdoa? Kenapa nak berdoa? Kalau berdoa pun tak dapat, itu sombong. Jadi kita berdoa itu untuk mengeluarkan kita daripada terjerumus ke kancah kesombongan. Tetapi dalam keadaan malu, maka di sana tempat kita malu nak minta. Kerana Nabi sendiri pun susah dan sakit. Ini dia. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan anak cucu Adam, belum pernah diberi rasa yang lebih menyakitkan daripada kematian. Daripada sejak Abi Ad-Dunya menuturkan, Anas radhiyallahu anhu kata, sejak Allah jadikan Adam alaihissalam, Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam lebih kurang usianya 10,000 tahun dulu. 10,000 tahun. Lebih kurang 10,000 tahun. Sampailah hari ni 10,000 tahun Mesir. Jadi dalam 10,000 tahun tu bermula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam tu tidak ada satu penyakit pun yang jauh lebih berganda-ganda sakitnya kecuali sakit kematian. Cuba mak datangkan satu sakit yang paling sakit, ada tak? Ada mak? Ada ke? Sakit sakit hati. Tahu abah. Sakit hati. Tapi sakit hati pun lama-lama hilang. Abah bagi gelang sebentuk, hilang sakit hati. Terus terubat. Sakit yang paling besar disebut oleh Anas radhiyallahu anhu, tidak ada sakit yang jauh lebih berganda-ganda, jauh lebih besar kecuali sakit mati. Jadi kalau kita feedback balik ke belakang, sakit tak sakit mati ni, cuba bayangkan, dia antara qaul yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau tak silap saya, kata-kata Nabi kata sakit tak sakit mati ni cuba bayangkan daripada kita mati sampailah kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, berapa lama kita berada di alam barzah, kemudian nak sampai pula tiupan sangkakala yang kedua, kemudian kebangkitan ketika kita dibangkitkan di akhirat. Bangkit itu dalam keadaan semua orang mengerang kesakitan kematian tadi masih lagi dirasai. Sakit mati itu masih lagi dirasai ketika bangkit besok di akhirat. Kita bangkit tu cuba bayangkan berapa lama dah tu. Kalau katalah hari ni kita mati, kemudian nak sampai pula besok hari kiamat tu, kita tak tahu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Kemudian daripada tiupan sangkakala yang pertama, hari kiamat tersebut, nak sampai pula tiupan sangkakala yang kedua tu pun kita tak tahu berapa lama Allah Ta'ala bagi masa tersebut. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun. Ya Allah Ta'ala tak cerita, menjadi rahsia Allah. Kemudian daripada tiupan sangkakala yang kedua bangkit tu pula tu memakan masa dia bukan terus-terus bangkit gitu. Bangkit sikit demi sikit, maka bangkit ketika itu manusia bangkit dalam keadaan masih lagi merasai sakitnya mati, kerana terlalu amat sakit dan pedihnya kematian tadi. Itu sebabnya kalau mak ingat lagi, pernah diberikan pandangan oleh para ulama bagaimana sakitnya mati itu seperti diletakkan besi di dalam perut. Ingat lagi tak?
Besi diletak dalam perut, kemudian besi tadi bercabang-cabang, dan setiap cabang tadi bercabang-cabang, setiap cabang tersebut bercabang-cabang, dan hujung cabang tadi pula duduk pada setiap liang-liang peluh, liang-liang roma yang ada pada tubuh kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maka besi tadi direntak perlahan-lahan, ditarik. Mak cuba bayangkan mati tu sakit tak sakit, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Masya Allah. Jadi sakit tu dia takkan hilang sampailah kita bangkit besok di akhirat. Maka itulah Anas radhiyallahu anhu kata, sakitnya mati ini adalah sakit yang paling sakit Allah Ta'ala cipta bagi anak cucu Adam. Sa'id ibn Mansur menuturkan riwayat daripada Muhammad ibn Ka'ab. Dia telah berkata, sesungguhnya di antara urusan akhirat yang paling menyakitkan adalah kematian. Sa'id ibn Mansur menuturkan riwayat daripada Muhammad ibn Ka'ab. Muhammad ibn Ka'ab, dia kata, sesungguhnya di antara urusan akhirat. Itu sebabnya ada sebahagian ulama kata akhirat itu bermula dengan kematian. Bermula daripada kematian, barzah, kemudian kiamat, tiupan sangkakala pertama kiamat, kemudian tiupan sangkakala kedua kebangkitan, sampailah hisab, sampailah sirat, kemudian telaga Kautsar, kemudian syurga ataupun neraka. Itulah akhirat. Tapi ada sebahagian ulama kata akhirat itu bermulanya kiamat. Bermulanya kiamat itu akhirat. Ada sebahagian ulama kata yang dikatakan akhirat itu bermula tiupan sangkakala kedua, kebangkitan akhirat itu bermulanya akhirat. Jadi di sini Muhammad ibn Ka'ab dia kata apa? Dia berkata sesungguhnya di antara urusan akhirat, iaitu dia berpandangan bahawa sesungguhnya kematian itu adalah di antara akhir ataupun bermulanya akhirat, dan tidak ada yang paling menyakitkan urusan akhirat ini kecuali kematian. Paling sakit. Paling sakit ke akhirat. Yalah, cuba bayangkan seksa-seksa kita di dalam neraka, kan seksa tu kan seksa tak? Seksa. Sakit tak? Sakit. Tapi seksa di dalam neraka tu memang tidak ada bandingan pada yang lain. Cuma seksa tu dia taklah sepanjang macam mati. Contohnya orang yang potong lidah. Kan ada gambaran Nabi SAW ketika Mi'raj tu kan menemui Isra', menemui orang yang memotong lidah, ditarik, dia potong, ditarik, dia potong, ditarik, dia potong. Lalu Allah jadikan lagi lidah dia. Begitu keadaan neraka Allah. Jadi lepas habis tadi Allah jadikan balik, kena lagi Allah jadikan balik. Dia tak ada terus menerus tak. Kalau katalah diletakkan api neraka atas kepala dia, bagaimana kepalanya tadi hancur, air api tadi tu masuk dalam tubuh dia, kemudian dibaik balik, lepas tu dijadi balik. Maka dia akan bermula, kemudian dia akhir, kemudian dijadi balik, kemudian dia akhir. Tapi mati tadi satu jangka masa yang sangat panjang, dan dia tak hilang-hilang. Itu yang dikata apa? Urusan akhirat yang paling menyakitkan adalah kematian. Kerana terlalu panjang masanya mati tadi. Kita merasai mati itu terlalu panjang. Dalam neraka sakit memang takkan kita lepas, tetapi sakitnya itu ada penghujung, kemudian jadi balik, kena lagi. Sebab Allah nak biar dia rasa seksa tersebut. Sebab sifat manusia ni bila dia terlampau lama sangat, sakit tu dia akan hilang. Betul tak? Contoh hari ni mak terhiris tangan, mak potong siang ikan, terhiris tangan. Besok terhiris lagi, lusa terhiris lagi, turat terhiris lagi. Sedangkan kulit kangan tadi tu tak baik lagi, dihiris lagi. Sakit tak? Sakit, tetapi taklah sakit sebagaimana dia baik kemudian dihiris, kemudian dia baik lagi, kemudian dihiris lagi, kemudian dia baik lagi, hiris lagi. Itulah keadaan dalam neraka Allah. Allah baikkan balik ciptaannya, tubuh seseorang tadi, anggotanya tadi, kemudian Allah seksa semula. Kemudian Allah baikkan semula, kemudian Allah seksa semula, supaya dia senantiasa diperbaharui rasa sakit tersebut dan berganda-ganda sakit tadi. Zaid ibn Aslam mengisahkan bahawa ada seorang yang bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar,
Penyakit apa yang tidak ada ubatnya? Lalu dia kata jawabnya kematian. Sedangkan Zaid ibn Aslam sendiri mengatakan sesungguhnya kematian itu adalah penyakit dan ubatnya adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi. Zaid ibn Aslam mengisahkan bahawa ada seorang yang bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, penyakit apa yang tidak ada ubatnya? Kematian, jawabnya. Kemudian sedangkan Zaid ibn Aslam sendiri mengatakan sesungguhnya kematian itu adalah penyakit dan ubatnya adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penyakit yang tidak ada ubat kecuali mati. Itu janji Nabi. Kalau mak lihat, ingat lagi tentang hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang habatus sauda. Ingat tak? Semua orang tahu kan? Tentang habatus sauda. Nabi kata habatus sauda ni syifa dan tidak ada penyakit, dan dia adalah ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Nanti Nabi kata habatus sauda ni adalah ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Jadi kecuali mati kat situ tu dah Nabi gambarkan bahawa mati ni tidak ada ubat. Pergilah cari ubat kat mana sekalipun, bila kata datangnya mati, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang dia ajal ni, la yasta'khiruna sa'atan, tidak ditakhirkan walaupun sesaat dan tidak akan dipercepatkan. Maka mati tu tak ada ubat. Belilah ubat macam mana sekalipun. Sakit yang nak mati, sakit tu sakit yang nak mati. Tapi kalau Allah Ta'ala kata belum mati, tak mati-mati. Tapi kalau Allah Ta'ala kata mati, walaupun orang tu tak sakit pun tetap mati. Ni yang Nabi itu. Lalu Zaid bin Aslam sendiri kata apa? Sesungguhnya kematian itu adalah penyakit dan ubatnya adalah redha Allah. Itu penting redha Allah. Bagi penyakit mati ni, ubatnya adalah redha. Contohnya mak, ingat lagi tak Nabi SAW sebut, Nabi kata bila anak Adam mati saja, maka akan, bila anak Adam orang soleh mati, Nabi kata, bila orang soleh ni, orang taat, orang baik ni, bila mati saja, di antara tanda yang Nabi sebut akan terpancar-pancarlah peluh pada dahi dia. Lalu ulama bahas tentang terpancar-pancar peluh. Terpancar-pancar peluh tu kenapa mak? Para ulama sebut terpancar-pancar peluh tu kerana dia rasa terlalu malu dengan Allah di atas segala janji-janji baik yang Allah berikan kepadanya. Kerana terlalu malu dengan Allah atas janji tadi, sehingga sampai dia terlupa sakitnya mati. Itu penting redha. Ini Allah Ta'ala sebut jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, syurga-syurga bertingkat-tingkat, berbilik-bilik, berkawasan-kawasan jannat, adnin tajri min tahtihal anhar, di bawah syurga tadi mak, Allah Ta'ala sebut ada sungai-sungai. Nabi pula dalam hadisnya kata bahawa sungai besok yang duduk di bawah syurga-syurga tadi ada 3 batang sungai. Yang pertama sungai susu, yang kedua sungai madu, dan yang ketiga sungai arak. Maka sungai inilah yang akan menjadi tempat untuk penghuni-penghuni syurga nanti minum. Cuma para ulama sebut lagi bahawa sungai arak tu sahaja, bukan semua orang yang akan minum. Hanya golongan mereka-mereka yang beriman pada Allah, yang mana di dunianya dahulu tidak pernah menjamah arak yang diharapkan oleh Allah SWT. Maka sungai arak tadi akan diberikan minum kepada golongan tersebut yang tak pernah jamah arak yang diharapkan oleh Allah SWT, sebab tu berada di atas dunia. Khalidina fiha abada. Orang syurga ni, orang hidup syurga ni mak, khalidina fiha abada, mereka ni akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itu penting. Ini penting. Kat situ ulama sebut ada 2 redha.
Orang yang masuk syurga Allah ni orang yang reda je pada Allah. Orang yang reda ni pula reda macam mana mak? Ada dua keadaan. Pertama, dia reda terhadap segala apa yang Allah tetapkan, Allah berikan pada dua tangan dia. Apa yang Allah jadikan kehidupan dia daripada lahir sampailah dia mati mak, yang dia jalani dalam kehidupan dia, baik ke buruk ke, dia tak suka ke, pahit ke, nangis ke, perit ke mak, dia reda, maka dia akan dapat reda Allah. Dia kena reda. Yang pertama dia nak dapat reda Allah, tadi ulama sebut dia kena reda apa sekalipun yang Allah tetapkan untuk dia. Itu penting. Kemudian yang kedua, hidupnya tak ada lain kecuali mencari reda Allah. Apa sekalipun yang dia buat, langkah dia dalam kehidupan ini, tindakan, ketetapan, amalan, semuanya tujuan tidak lain kecuali mencari Allah redha. Kenapa mak makan tu mak? Allah redha. Harap-harap semoga Allah redha. Kenapa mak minum macam tu? Semoga Allah redha. Kenapa mak buat macam tu? Semoga Allah redha. Kenapa abah buat macam tu? Semoga Allah redha. Tak ada benda lain mak. Bila ditanya dia kenapa buat macam tu, Sebab nak Allah redha, nak Allah suka. Kenapa mak senyap aja abah buat macam tu? Sebab nak Allah redha. Masya-Allah. Orang yang hidup macam ni mak ni, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah terangkan lagi, zalika liman khasyiya rabbah. Sedemikian tadi orang-orang tadi itu yang jazaohum inda rabbihim tadi, radhiyallahu anhum wa radu an tu mak, zalika liman khasyiya rabbah. Mereka yang takutkan Tuhan mereka. Jadi kita pertamanya nakkan redha Allah tadi, nak dan redha terhadap apa yang Allah beri pada kita tu, mestilah langkah pertamanya menetapkan tidak lain dalam hati kita, dalam diri kita, takut pada Allah. Kita tak akan boleh redha pada Allah kecuali kita takut pada Allah. Kena takut. Sebabnya sifat takut tu kena. Sebabnya ada kata-kata orang ulama mak, dia sebut apa? Kita hidup atas muka bumi Allah SWT ni, tempat kita kena henyak. Bukan tempat kita nak tunjuk kita hebat. Dunia ni bukan tempat nak tunjuk hebat. Bukan saya nak tunjuk saya ni seorang suami yang hebat. Bukan saya nak tunjuk saya ni seorang isteri yang hebat. Bukan saya nak tunjuk saya ni seorang pemimpin yang hebat. Bukan saya nak tunjuk saya seorang anak yang hebat. Tidak. Dunia ni bukan tempat nak menunjuk siapa hebat. Tidak. Itu sebabnya bila ada je dalam hati kita, dalam diri kita nak tunjuk kita ni hebat, maka ketika itu itu yang Nabi sebut takabur. Sebesar zarah sifat takabur, Nabi kata tidak akan cium bau syurga. Habis tempat dunia ni apa dia? Tempat dunia, tempat dihenyak. Tempat dihenyak. Kalau kata suami tu, macam mana kau nak jadi seorang suami yang bertahan untuk dihenyak? Kalau kau tu seorang anak, bagaimana kau nak jadi seorang anak yang bertahan untuk dihenyak? Sebabnya Allah ajar kita supaya yang pertama sekali iman dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat. Akhirat hari pembalasan, yakin dengan Allah, yakin dengan segala janji-janji Allah. Yakin dengan hari akhirat adalah hari pembalasan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini penting iman. Kemudian dengan iman tadi tu pula kita bina sabar. Dengan sabar tadi kita bina redha. Dengan redha tadi mak kita bina tawakal. Jadi benda-benda inilah, senjata-senjata inilah yang senantiasa disebut oleh Allah dan digambarkan pula oleh Nabi SAW sebagai contoh panduan bahawa hidup ini sebenarnya bukan untuk dibanggakan siapa kamu, tetapi adalah untuk dihenyak supaya besok ke akhirat itulah tempat yang dibanggakan. Ni dia anak yang dulu dihenyak di sewaktu berada di atas dunia.
maka dibangga-banggakan atas sebab dia sabar, dia redha, dia tawakal pada Allah. Ini anak yang dibangga-banggakan kerana dia berjaya, dihenyak sewaktu di dunia. Di tempat dihenyak tu sebab sakit mak, sangat-sangat sakit. Kan Nabi SAW sebut orang yang beriman pada Allah itu, dunia ini seperti penjara. Bagi orang kufur, dunia itu seperti syurga. Itu sebabnya dunia ini tempat henyak mak, dihenyak. Azan. Sila je. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi dunia ni mak tempat dihenyak, bukan tempat dibangga-banggakan. Bukan dibanggakan. Saya bangga saya seorang suami, saya bangga saya seorang anak, saya bangga saya seorang pelajar, saya bangga saya seorang alim, saya bangga saya seorang kaya, ada kedudukan. Tak. Tempat dihenyak. Maksud tempat dihenyak ni baik sama ada Allah henyak kita dengan perasaan, Allah henyak kita mak dengan tanggungjawab, Allah henyak kita dengan harta, Allah Ta'ala henyak kita dengan masalah keluarga, Allah henyak kita dengan kesakitan sakit, Allah Ta'ala beri henyak. Jadi benda-benda tu semua itu tujuannya apa? Supaya besok itulah yang akan dibangga-banggakan di akhirat Allah SWT nanti besok. Oh ni anak yang soleh ni, dia jaga mak dia, bukan senang. Nak jadi anak soleh ni mak, untuk jaga dua ibu bapa ni bukan senang. Itu sebabnya hari ni hampir setiap minggu ada cerita anak bunuh mak bapak. Betul kan? Hampir setiap minggu mak. Minggu lepas dalam berita mereka jumpa seorang ibu dalam semak. Anak dia bunuh dia, kemudian dicampak dalam semak. Bila ditanya dapat tangkap balik anak tadi kenapa bunuh ibu dia, kerana dia kata dah tak sabar, hilang sabar jaga mak dia.
Cuba bayang tu, dia sempat jaga mak dia. Saya pernah jumpa mak seorang hamba Allah ni, dia boleh bercakap dengan saya, ustaz, dia kata, saya ni rasa tak puas hati dengan mak saya. Cuba bayangkan, ayat tu saja mak. Saya tanya pada mak lah, ayat tu saja tu. Padahal mak dia belum sempat lagi dia nak jaga mak dia dah meninggal. Belum sempat dia nak jaga mak dia tu, mak dia dah meninggal. Dia boleh lagi create perkataan, saya ni ustaz ada perasaan tak puas hati dengan mak saya. Cuba bayangkan mak seorang anak tak puas hati dengan mak. Padahal mak tu berapa besar dia punya pengorbanan tu, perjuangan dia nak besarkan anak tadi mak. Mak tu sendiri besarnya, luasnya kasih sayang seorang ibu pada anak tadi, sehingga kan sanggup melupakan segala kesusahan, kepayahan dan pengorbanan dia selama. Tiba-tiba anak tu mak boleh berjalan, boleh bercakap, dia boleh create perkataan, saya ada rasa tak puas hati dengan mak saya. Allahu Akbar. Teruknya anak. Cuba bayangkan mak. Sebabnya hidup atas dunia ni bukan tempat kita nak merasakan bahawa kita ni hebat, tidak. Tapi tempat dihenyak, bukan tempat dibangga-banggakan. Saya seorang ni sedap, tempat dihenyak oleh Allah. Sebabnya kita kena belajar membina keimanan kita dan bina sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, supaya kita dapat menghadapi henyak-henyakan tadi. Dan akhirnya Allah redha kita. Bila Allah redha kita, ketika itulah tidak ada sesuatu yang jauh lebih berharga bagi seorang hamba kecuali redha Allah. Tak ada benda lain amat. Itu sebabnya apa kata Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah kata apa? Kalau katalah sampaikan Allah perintah aku ataupun Allah campak aku ke dalam neraka, dan di dalam neraka itulah menjadi sebab untuk datangnya redha Allah, maka aku akan terima campakkan ataupun neraka tersebut. Sampai tahap macam tu. Betapa nak gambarkan berharganya dan tidak ada sesuatu yang jauh lebih berharga kecuali redha Allah. Kita tak sampai situ lagi. Kita masih lagi bila buat satu. Kenapa mak? Syurga. Kerana syurga. Masih lagi nak mengharapkan syurga. Hadbah meriwayatkan bahawa Anas radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan merasakan betapa susahnya kematian dan sakaratul maut. Dalam perpisahannya, sebahagian akan mengucapkan salam kepada sebahagian yang lainnya. Saya mengucapkan Assalamualaikum, engkau meninggalkan aku dan aku meninggalkanmu sampai hari kiamat kelak. Hadbah meriwayatkan bahawa Anas radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba akan merasakan betapa susahnya kematian dan sakaratul maut. Dalam perpisahannya, sebahagian akan mengucapkan salam kepada sebahagian yang lain. Saya mengucapkan Assalamualaikum, engkau meninggalkan aku dan aku meninggalkanmu sampailah hari kiamat kelak. Ni hadis riwayat Al-Qushairi dalam kitab Risalah, dan juga Abu Fadl At-Tusi dalam Uyunul Akbar, dan Ad-Dailami melalui Ibrahim. Ibrahim ni Ibrahim Adham, biasanya Ibrahim Adham. Ni dia mak. Daripada Anas kata dia pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba merasakan betapa susahnya kematian dan sakaratul maut. Setiap hamba ni dia akan merasakan sangat-sangat susah kematian dan sakaratul maut, sehingga kan sampaikan perpisahan itu, sebahagian mengucapkan sebahagian yang lain. Apa diucapkan? Assalamualaikum, engkau meninggalkan aku dan aku meninggalkanmu sampai hari kiamat. Betapa susahnya. Nabi SAW nak gambarkan macam mana perpisahan di antara kehidupan dan kematian, sehingga kan di antara yang hidup dan mati tadi mengucapkan salam di antara satu sama lain. Lebih kurang macam kita nak pergi haji ni lah, musim-musim haji ni kan. Biasanya orang nak pergi haji ni mak, perpisahan dekat KLIA tu kan dia macam pisah, dah tak jumpa lagi dah lepas ni. Jadi ketika tu masing-masing mengucapkan salam dalam keadaan ucapan salam
perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan kerana terlalu amat sakitnya, susah dan sulitnya sebuah kematian yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kita berhenti kat situ. InsyaAllah panjang umur, Allah izinkan kita sambung pada Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Hasan pernah mengatakan, rasa sakit saat kematian dirasakan seorang hamba adalah ketika nyawa sampai ditekak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita minta pada Allah SWT supaya Allah berikan kematian kita mati yang dalam keadaan Allah redha. Tak kiralah sakit ke, mudah ke, yang penting kuncinya Allah redha. Kalau Allah redha dengan sakit, maka kita harapkan Allah letakkan rasa redha dalam diri kita untuk menerima kesakitan tersebut. Tapi kalau Allah mudahkan, kita harapkan kemudahan kematian itu pun Allah redha, sehingga menjadi sebab untuk kita redha atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Bagaimana keadaan sekalipun Allah beri, tetap kita harapkan Allah redha, dan Allah letakkan perasaan redha pada diri kita untuk menerima segala pemberian daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafaratus salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.